Allah, apa khabar? Rasanya saya pun tak pasti siapa punya yang lain yang kurang okey. Okey ke? Okey, okey. Kita mula balik. Subhanallah. Okey, Oh, Cikgu Assalamualaikum Muaz semua. ada. Terima kasih. Sorry, Hmm. sorry. Lain tak clear tadi. Okey. Bersama saya, Encik Amir. Hari ini kita nak sembang buku U-Turn ke Syurga. Siri Muhasabah Diri Bercakap dengan Cermin, bawah ABN, Akademi Bondano. Bersama salah seorang kita Betul. punya Pak Web. Kita tengok siapa yang kena. Yes, kita tengok siapa yang kena. Kita punya penulis, Tuan Haji Rafi. Kalau ikut dalam ni, cerita beliau berkenaan tajuk. Saya baca Quran sikit tajuk tu. Power. Kan Hour. Tu dia. Betul. Oh, Pak Tuan, Web. Siapa yang kena Pak Web? Ted. Ada mana? Allahu Akbar. Okey, okey. Silakan. Okay. So, kita nak tahu pasal U-Turn ke Syurga ni, apa Mm-mm. kisah secara umum lah, macam mana boleh terhasil buku Bercakap dengan Cermin, U-Turn ke Syurga ni. Bismillah, Tuan. Bismillah. Assalamualaikum Allahumma sallam Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebenarnya U-Turn ke Syurga ni adalah hasil daripada antologi seminar penulisan Mega Bondenur yang pertama kali diadakan secara mega lah, orang katakan lebih 200 peserta hadir ke bengkel tersebut, dan kejutan Bondenur mengumumkan semua adalah layak untuk menjadi penulis dan akan ada hasilkan buku, 9 buah buku. Dan saya, kebetulan cerita saya termasuk dalam tema U-Turn ke Syurga. U-Turn ke Syurga ni apa, tuan-puan? Maknanya kita ada kesilapan yang lalu. Kita dah ada kisah yang lalu yang mana orang kata mungkin jahil, mungkin tidak okey dan sebagainya kan. Selagi belum apa orang kata nafas berakhir ni, kita boleh U-turn. U-turn ke mana? Untuk ke jalan syurga. U-turn ni kita bukan U-turn sebarangan. U-turn untuk kita mendalami ilmu-ilmu agama, U-turn untuk kita mencari diri untuk mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, dan daripada saya sendiri, saya buat U-turn dengan Quran Hour. Saya letakkan tajuk Quran Hour sebagai U-turn saya untuk kembali dekat dengan agama kita, agama Islam yang mulia kan, fitrah agama seorang ataupun makhluk di muka bumi ini. Mudah-mudahan kenapa dia sesuai dengan tajuk ni, sebab ia adalah siri muhasabah diri bercakap dengan cermin. Kita cakap dengan cermin, pantul ke kita kan, kita dengar sendiri, kita nampak sendiri. Maksudnya pesan untuk diri kita, pesan untuk penulis. Maknanya siapa yang baca tu, pesan untuk diri dia jugalah. Jadi sama-sama kita dapat manfaat, Tuan Amir. Okey. Alhamdulillah, itu mukadimah kita untuk minggu ni. Jadi kita nak tahu secara detail. Harap-harap Tuan Haji Rafi ingatlah apa yang dikongsikan. Sebab saya tak baca habis lagi. Sebab kisah Quran Hour ni, dia berkenaan apa, Tuan Haji? Bismillah. Baik. Kisah Quran Awal ni adalah waktu Ramadan. Ramadan pada tahun bila saya lupa, 2019 tak salah saya. 2018 atau 19 2018 Pada Ramadan itu, semua tak nak buat, bukan tak nak buat lah, tak ada buat tadarus secara besar-besaran. Jadi, saya kebetulan masa tu di unit hal ehwal pelajar, saya ajaklah kawan-kawan yang berdekatan. Nak tak kita buat tadarus Al-Quran? Nak tak kita buat tadarus bersama kecil-kecilan? Saya target 20 orang je, Tuan Amir. Saya target 20 orang yang mana untuk kita bacalah, orang kata apa, berkumpulan, tetapi secara tadarus maknanya kita dengar, kita semak, kalau ada kesilapan kita tegur. Dan kenapa saya angkat kisah ini, Pak Web, bukan bercakap dengan jin, Pak Web, itu dah. Okey. Dan kalau kita nampak masa tadarus tersebut, saya pun sebenarnya tidak menjangkakan bahawa ada pelbagai kisah sahabat-sahabat saya ni telah diluahkan ketika akhir sesi. Saya baca doa masa tu Tuan Amir, saya baca doa, tapi saya tak tahan sebab doa yang ada dalam Al-Quran dekat belakang ni. Antaranya kan, hiaskanlah diri kami dengan keindahan Al-Quran, muliakanlah kami dengan kemuliaan Al-Quran, serikanlah kami dengan ketinggian martabat Al-Quran. Start daripada lirik tu saya dah tak boleh dah. Saya tak boleh nak cakap sebenarnya. Tapi orang kata apa, kita teruskan juga. Sebab Ramadan ni masa Al-Quran, baca Al-Quran bulan Ramadan, antara yang mulia, antara yang disarankan. Jadi di akhir sesi, saya minta lah sahabat-sahabat saya, inilah waktunya kalau nak berpesan-pesan.
Puan Siti Suhaila, Ibu siapa lagi, Amirul, 3 nama ni kalau tak salah saya letak dalam buku mereka berpesan-pesan. Satu lagi siapa ya? Siti nama dia. Jadi 4 orang ni berpesan-pesan. Sambil menangis ni. Betul, inilah orang kata apa, apabila Al-Quran tu dah menjentik hati, rupanya kita boleh kembali kepada jalan kita yang sebenar. Tidak kira lah nak bermula di mana. Kosong balik ke, nak start balik dengan ilmu yang ada ke, atau nak mencari guru. Jadi amalan apa yang nak diamalkan, itu kita U-turn kembali dengan berkat Al-Quran, Tuan Amir. Jadi itu dia sedikit kisah tentang Quran Hour yang dikongsikan Tuan Haji Rafi dalam buku Bercakap dengan Cermin, Pak Web, bukan jin. Dengan cermin, insyaAllah. U-turn ke syurga. Jadi saya nak baca sikit testimoni di Goodreads. So salah seorang dia bagi 5 bintang. Anis, kalau tak silap, dia tulis Jawi ni. Sebuah antologi syarat dengan motivasi yang mampu buat saya rasa nak cerminkan diri, muhasabah diri setiap hari. Moga Allah berkati dan redai pembacaan saya kali ini. Terima kasih para penulis. Jadi itu antara komen yang kita dapat daripada buku U-turn ke syurga ni. Jadi Tuan Rafi, kita nak tahulah sebab kita tahu zaman PKP, pandemik, orang banyak duduk rumah dan kita sering juga melihat hashtag selain daripada quarantine, Quran time. Kita ada apa hashtag Quran time. Jadi sebagai orang jaga orang yang mengajar Al-Quran jugalah ya. Tuan Haji Rafi ajar orang ngaji Quran jugalah. Betul? Betul. Jadi untuk membudayakan lah kalau kita cakap musim-musim pandemik ni, selain kita tahu kita membaca, tapi banyak baca yang kadang sumber-sumber yang negative vibes. Tapi sebenarnya yang patut paling wajib kita baca Quran. Itu setiap hari. Lagi-lagi orang cakap tadi kisah Quran Hour ni sebenarnya orang cakap coretkan sempena Ramadan. Jadi itulah orang cakap budaya tu kita kalau boleh kita perbanyakkan dalam Ramadan. Tapi bulan-bulan lain macam sekarang Zulhijjah kan. Dan kita nak sambut orang cakap pesta ibadah ni 10 hari awal Zulhijjah ni dengan membanyakkan Al-Quran. Jadi apa yang boleh kita bagi semangat lah kata-kata pada kita yang pembaca ni menitik beratkanlah Al-Quran dalam kehidupan kita. Bismillah. Baik, Allah SWT Muhammad wa ala ali Muhammad. Masya Allah, dalam pandemik ni, Tuan Amir, saya sebenarnya dapat pelbagai jemputan lah. Maksudnya, bacaan Yasin beramai-ramai, bacaan Al-Kahfi beramai-ramai, bacaan Suratul Mulk beramai-ramai, yang mana kita buat secara dalam talian. Google Meet, kita buat secara Facebook Live, kita buat secara Microsoft Team kalau di office kan, mengikutlah apa juga media sosial yang mereka gunakan. Dan secara teknikalnya, rupanya lagi online ni lagi ramai, lagi banyak orang nak imarahkan. Sebab mereka kata, Tuan Amir, rupanya dengan Al-Quran ni mereka boleh menjadi tenang. Hati mereka tu boleh terpujuk, menjadi tenang. Lagi-lagi kalau kita baca dengan taranum. Itulah kadang-kadang mereka request saya bertaranum sedikit sebelum mula kan. Orang kata, ataupun apa juga ayat-ayat yang boleh orang kata mendayu-dayu sikit. Lagi-lagi ini lambayan Baitullah ni. Macam Akademi Bonda Nur pun buat program Rindu Baitullah. Jadi saya selitkanlah ayat-ayat Quran yang saya nazamkan dan sebagainya. Dan terkejutnya apabila orang kata kita dah mulakan sesi baca Yasin secara ramai-ramai ke, nak lagi lah. Nampak tak betapa sebenarnya mereka mencari hiburan yang positif. Mereka mencari hiburan yang boleh mendekatkan dia dengan Tuhan. Dan kebetulan pula ada banyak kes bunuh diri. Kes kita pun semakin meningkat, 13,000 kes semalam. Dan mereka kata, tak boleh ni kalau kita tak isi jiwa kita ni dengan agama. Tidak boleh mengisi jiwa kita dengan Al-Quran. Macam saya sendiri pun saya sertai Daurah Hidayatus Salikin. Saya sertai tadabbur Al-Quran bersama Akademi Sinergi. Sekarang ni sedang berlangsung dan juga hadis 40. Sebab apa Tuan Amir? Kita perlukan pengisian tu. Sebab kalau kita tak ada, kita mungkin akan banyaklah bisikan-bisikan syaitan. Sebab kita pun stres. Kita pun ada banyak orang kata ujian-ujian cabaran masing-masing. Jadi waktu pandemik ni sebenarnya Quran ni sangat memainkan peranan. Kalau rasa ada unify ke apa, buka je semasa kita buat kerja lain tu, buka je. Anak-anak dengar ke, ahli keluarga dengar ke,
Kadang-kadang selawat pun bagus kita buka kan. Dengar kan. So apabila kita dah boring, kita taranumkan, kita lagukan. Contohnya supaya nampak lebih menarik. Al-Quran ni lebih menarik dan memujuk jiwa tu sebenarnya, Tuan Amir. Okey, Tuan Rafi. Jadi kita masih nak bercakap tentang budaya Al-Quran kan. Jadi sebagai seorang pensyarah lah, kita nak kongsikan pengalaman Tuan Rafi kalau boleh bagi tahu kami. Rasa-rasa kalau bila berbual dengan diorang ni, budak-budak muda ni kan, sebab sebelum ni saya ada orang cakap live dengan Puan Ustazah Rohamiah lah, dan dia cakap tentang benda yang sama. Tapi ini dari sudut pensyarah lelaki pula. Kalau Tuan Rafi pernah berbual dengan mereka yang mungkin bila ditanya last baca Quran bila dan kenapa tak baca Quran, agak-agak sebab apa punca diorang ni melihat Quran ni tak nampak satu benda yang penting. Kalau Tuan Rafi ada kisah-kisah yang tahu punca dia, kenapa diorang ni kadang, alhamdulillah kita ni hidayah Allah lah kan, Allah bagi kita, insya-Allah setiap hari kita akan pegang baca Quran. Tapi orang-orang yang dia sebenarnya mungkin dia nak baca tapi dia tak tahu. Tapi ada tak punca-punca lain yang kalau boleh dikongsikan kenapa orang masyarakat tak jadikan Quran ni sebagai benda penting? Boleh tak kongsikan? Ada beberapa faktor lah mengikut apa yang sepanjang saya duduk di Hal Ehwal Pelajar, sepanjang saya jadi AJK Masjid ada beberapa perkara yang saya nampak menjadi faktor kenapa mereka tidak mengimarahkan Al-Quran itu sendiri. Pertama, dari awal dulu memang dia tak baca. Memang dia tidak terdidik untuk itu. Kita tak boleh nak hukum orang seperti ini. Maknanya kita kena ajak dia. Yang kedua, dia tahu. Tapi apabila masuk ke persekitaran yang semua tak indah, jadi dia pun menjadi lalai bersama. Yang ketiga, dia dikecam. Dia dikecam. Apa maksud dikecam? Dia disindir oleh golongan ilmuwan sendiri. Takkanlah umur 20 lebih ni tak pandai lagi baca dengan orang kata fasahah yang baik, dengan kelancaran yang baik. Dulu tak belajar ke? Contoh. Jadi faktor-faktor, saya sentuh 3 faktor inilah. 3 faktor ini memang sangat besar peranannya yang saya kira mereka menjadi malu dan benci. Saya sentuh dulu faktor ketiga ni yang saya jumpa ramai. Apabila mereka disindir, takkan ini pun tak tahu, takkan ini pun tak tahu. So mereka makin jauh sebenarnya. Ya, mereka makin jauh. Jadi bila saya cakap, tak apa sebenarnya kan, saya cakap, mainlah kita belajar sikit-sikit. Dan kebanyakan mereka takut nak berdamping dengan golongan agama ni sebab pakaian mereka tidak sama, tidak setara. Mungkin kalau contoh saya pakai serban, ramailah tak nak dekat dengan saya. Jadi sebab itulah macam kita jangan persendakan orang bila dia berdakwah tu dia pakai sempoi kan. Sebenarnya kita nak tarik dia orang ni yang takut dengan kita ni. So bila kita dah ada hubungan, barulah kita cakap, jomlah kita belajar sikit-sikit. Tak apa, saya nak ajak Iqra' sikit pun boleh. Dari Iqra' 1 sampai Iqra' 6 boleh. Kan? Tak ada masalah. Kemudian kita cakap pula dengan pelajar-pelajar kawan-kawan dia yang pandai. Kita tak boleh sekian. Kalau dia tak tahu, tegur dia secara berhemah. Ini banyak kesilapan dalam kita berdakwah untuk mengajar Al-Quran. Menyindir khususnya jangan sesekali. Sebab sekali dia tercalar malu dan benci, dia menjauh kerana kita. Itu yang kita rasa macam risau sangat. Dan kecuali kalau dia memang dapat, kadang-kadang kita nampak Tuan Amir, ada dua orang jauh je dia tengok kita baca Quran. Bila kita buat dalam kumpulan, jauh je dia konon-konon dia berzikir dan sebagainya. Tapi dia dengar sebenarnya kita baca Quran. Tapi kita lah yang kena datang dekat kat dia. Sebenarnya awak nak baca Quran ke? Tapi barulah dia orang kata jujur. Sebenarnya saya tak pandai cik. Saya tak pandai. Cuba baca tak pandai tu macam mana ya? Dia baca. Pandai ni. Cuma awak tak lancar saja, kan? Tapi saya malu cik, saya malu. Tak apa, jangan malu. Sebab apa? Kita ni lagi-lagi mana kita tak pandai, tapi kita berusaha untuk belajar, besar lagi pahalanya untuk kita. Jadi sejak itulah Tuan Amir, saya kalau macam ada orang request mengajar secara online kan, saya raikan juga. Sebab saya kata mana yang mampulah saya raikan.
Mana yang tak mampu tu orang kata kita mungkin ada orang lain yang boleh membantu. Sebab saya kesian pelajar-pelajar Muslim kita ni kan sebenarnya macam Aslam cakap apa tadi? Aslam cakap ya, setuju tanggapan dan sindiran dari orang yang lebih tahu terhadap orang yang tak tahu, betul. Aslam sendiri pun memang seorang pelajar kan. Saya pernah hadir satu kuliah ni adalah seorang ilmuwan yang dijemput. Dia punya sindir tu tak, saya pun tak boleh terima. Saya pun tak boleh terima. Bayangkan orang yang memang tak boleh. Tak boleh. Jadi itulah orang kata macam kita ada ramai pendakwah, kita kena mengikut situasi. Kenali audien kita siapa. Kalau mereka memang orang-orang yang baru nak up untuk mencari agama, jangan menganggap mereka ni seperti dah khatam satu kitab. Tak boleh. Tak boleh. Jadinya kita kena menurunkan level bahasa dia sama dengan dia. Bang, contoh aku ni, Allah maaf kan. Kadang-kadang saya guna aku engkau je Tuan Amir. Sebab apa? Nak mewujudkan hubungan tu terlebih dahulu. Once hubungan dah ada, insya-Allah kita boleh tarik dia sikit. Insya-Allah. Jadi itulah dia. Benda yang antara yang saya takut juga benda tu lah. Kadang kita rasa kita ni yang mengajak orang tapi tanpa sedar, tanpa hikmah, tanpa orang cakap cara yang betul, takut-takut sebab kita punya kata-kata tu dia yang makin jauh. Jadi benda tu betul lah macam mana tu Haji cakap, kita kena berhati-hatilah dalam kita nak berdakwah ni, semangat kita dakwah. Kita jangan suka menghukum lah. Jadi kita macam tadi, gaya pendekatan tu kena sesuai, kena slow lah. Kita betul-betul empathy ada kat tempat dia supaya insya-Allah dengan pendekatan yang betul, doa tu jangan putus. Dan satu benda yang mungkin saya rasa lah Tuan Haji kan, kita jangan rasa diri kita lebih baik lah. Itu benda yang saya rasa bahaya. Sebab kadang-kadang kita bila diberi sikit kelebihan ni kan, dapat baca Alhamdulillah, boleh pula taranum kan. So setan ni kan dengan nafsu kita, tengok kau baca bagus je kan. Jadi kita mula, ni tengok dia tak baca, at least kau pandai baca. Jadi bisikan-bisikan tu sangat-sangat bahaya lah. Yang mana kalau boleh betul lah, kita nak sama-sama, semua orang dapat baca Quran. Dan benda ni bukan usaha satu orang, dan kita kena sedarkan lebih ramai tentang, yalah dengan saat-saat yang macam tadi dipetik Tuan Rafi dengan keadaan sangat-sangat stres sampai ada yang bunuh diri, kita tak nak. Itu bukan penamat, kita tahu macam mana mati sini hidup balik kat sana. Kita bukan sini, kita punya matlamat destinasi. Jadi itulah bagi saya, walaupun bab Tuan Rafi sangat sikit, satu bab je, tapi bila kita huraikan sini sangat signifikan, Quran dan kehidupan. Dan kenapa kan saya nak Tuan Rafi bagi tahulah pada penonton di luar sana, buku U-Turn ke Syurga ni, orang cakap sangat sesuai lah zaman pandemik ni, lagi-lagi untuk dibaca, untuk didapatkan. Dan macam mana nak dapat? Bismillah Tuan. Saya nampak ya Tuan, bila saya buka untuk projek wakaf ya, untuk bagi kepada orang-orang pesakit COVID di lokasi terpilih ya, rupanya buku kita ni ramai je orang tak baca lagi. So saya rasa macam, ya Allah ya Tuhanku, bila dia orang tanya, buku ni ada sangat mudah lah untuk saya faham. Kenapa lambat saya dapat buku ni contoh mereka cakap macam tu. Saya cakap, ya Allah subhanallah, rupanya live aku buat sebelum ni masih lagi ramai orang tak dengar. Dan mesej yang kita nak sampaikan tu belum sampai kepada seluruh masyarakat. Itu yang pertama Tuan Amir. Yang kedua, kenapa mereka perlu dapatkan macam testimoni pesakit tadi, dia kata, ya Allah, mereka memerlukan bahasa-bahasa yang mudah. So apabila mereka membaca buku-buku yang keluaran Bondono, Akademi Bondono dan sebagainya, galeri ilmu yang bahasanya santai tapi sampai, mereka mula terjentik. Bila mereka baca buku-buku yang berat ni, dia kata, sebenarnya saya tak faham. Jadi sebab itu saya terus memperjuangkan, betul, kita ada golongan sasar dia. Jadi golongan sasar kami adalah golongan sasar yang mana mereka memerlukan bacaan yang ringan. Tetapi ringan tu mereka bertemu Tuhan. Itu kita punya sasaran. Jadi apabila mereka, kenapa mereka perlu dapatkan? Ya, mereka bila baca helaian demi helaian, mereka baru faham, ya Allah ya Tuhanku, rupanya memang sentiasa ada Engkau dalam kehidupan ini. Itu sebenarnya yang kita nak. Jadi mereka perlu dapatkan, sebab apa juga ujian yang kita lalui adalah Allah yang tetapkan. Dan kenapa kita diuji? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, kecuali yang kita mampu.
daripada Suratul Baqarah ayat 286. Jadi itu sebenarnya yang kita nak sampaikan dalam buku yang kita nampak seperti biasa-biasa, tetapi intinya tu yang perlu disampaikan kepada masyarakat, belilah, dapatkanlah, bukan untuk kita sahaja. Hadiahkan kepada kawan-kawan yang teruji. Hadiahkan kepada mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Sesungguhnya ilmu-ilmu itu apabila kita sampaikan menjadi saham untuk kita di dunia dan juga di akhirat, Tuan Amin. InsyaAllah. Jadi seperti mana yang saya maklumkan, buku ni ada lagi stok. Dapatkan melalui saya atau daripada galeri lah, galeri ilmu daripada kami. Tuan Haji jual lagi ada stok ke tak ada? Saya punya stok sendiri dah habis, tapi dari Akademi Bondenor terpaksa melalui Galeri Ilmu juga. Ni pun dah kurang 1,000, saya rasa memang selling fast juga lately. Orang mencari buku ni yang santai-santai ni, Tuan Amir. Be strong, you turn ke syurga, kembali padamu. Terima kasih Tuhan, Allah sayang kita. Itu semua yang memang orang cari sekarang ni sebab hati mereka perlu dipujuk. InsyaAllah. Jadi sebenarnya pada para penonton sekarang ni, kita punya sesi dah 4 minggu Tuan Haji Rafi, betul tak? Betul, dah 4 kali. Sebulan lah lebih kurang orang cakap kita punya sesi pertama Tuan Haji Rafi, dan sebenarnya kami ada satu rancangan lah. Ini kita eksklusif bagi tahu. Kami ada plan nak buat sesi baca buku seram. Sesi baca buku seram. Buku Waris Ifrit. Itu dia. Jadi untuk buku ni, sesi ni, Tuan Rafi dia minta laluan untuk daurah dulu. Lepas habis daurah, bulan 7 ni habis, insyaAllah kita akan bersesi dalam 1 malam, 1 bab, 1 minggu. Jadi sesi ni kita akan buat dekat IG Buku Puris lah. Tempat asal Terah Mistik diterbitkan. Itu kita buat 10 malam. Tarikhnya bila? InsyaAllah hujung Julai ni kita akan maklumkan. Kita tunggu tarikh daripada Tuan Rafi. Dan sekarang pun dengan buku Saka Cincin Long Esah. Ni. Okey, ni dia. Betul, telah pun bermula. Adik-beradik cerita seram dari Buku Puris. Jangan lupa like Galeri Ilmu Buku Puris dan sebagainya. Share apa juga konten yang ada dalam tu, memang bermanfaat. Jangan takut sebab semua ni patuh syariah ni telah ditashih. Saka cincin Long Esah ke, Waris Ifrit ke, Sampukan Jin Ahyar ke, semua ni insya-Allah tak ada masalah tuan-tuan puan-puan, dapatkan segera. Harga pun RM10 saja. U-turn ke syurga tadi RM20 sahaja. Jadi boleh dapatkan segera insya-Allah, Tuan Amir. Jadi Tuan Haji, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami menjadi tetamu. Sebab kita tahu tak semua penulis ni dia sedia bercakap tau. Kebanyakan penulis, boleh kata rata-rata introvert. Dia menulis laju, tapi bila ajak bercakap, tapi itu yang uniknya saya nampak kat ABN ni, boleh kata semua macam Bondenor. Semua insya-Allah petah berkata-kata, macam mana dia tulis, macam tu dia cakap. Ni kita tak ajar Pak Web lagi ni. Pak Web pun lagi otai lah. Itu memang insya-Allah kita nak dia orang kenal siapa penulis buku. Sebab sekarang punya trend, tak kenal maka tak cinta. Jadi dia nak beli buku, dia nak tengok penulis. Jadi kalau dah tahu yang tulis buku seram tadi tu Tuan Haji Rafi, insya-Allah tak, yang orang cakap tak ragu-ragu lah dia punya konten tu. Takkan nak tulis benda mengarut kan. Apa-apa pun kena dapatkan dululah. Baca sendiri, insya-Allah. Macam Tuan Haji cakap, harga yang tu RM10, ni RM20. Jadi kita doa, kita harap-harap Allah tarik COVID-19 sebab Allah juga yang turunkan. Jadi apa-apa pun kita jaga SOP. Jadi itu dulu daripada saya. Tuan Rafi, sebagai penutup 4 minggu kita bersama. Bismillah. Sebagai penutup, selagi ada nyawa, U-turn lah untuk kita menghadap Allah di syurga yang didambakan, khususnya syurga Firdaus. Alhamdulillah, tabarakallah. Terima kasih Galeri Ilmu Tim Buku Puris kerana mengundang saya untuk sesi ini. InsyaAllah kita bertemu dalam sesi baca buku seram mistik di Buku Puris, di IG Buku Puris, Tim Buku Puris. Jemput like, jemput subscribe whatsoever, YouTube ke, Facebook ke, IG ke, jemput ramai-ramai sebab kita ada banyak kisah-kisah ibrah untuk masyarakat, insyaAllah. Okey, terima kasih Tuan Haji, Aslam dan semua yang tonton kami yang tak sempat kami sebut. Minta maaf saya batin, insyaAllah. Kita doa kita, moga cepat dapat sembahyang Jumaat ni. Lama tak sembahyang Jumaat ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum, terima kasih. Sama.